Aku nak sebenarnya bawa discussion ni ke arah Thomas Muller sekejap. Sebab Thomas Muller ni adalah seorang pemain yang sejujurnya aku tak boleh terima yang dia hanya 33 tahun. Sebab rasa macam dia dah main bola ni dah forever, dah berzaman-zaman. Tapi dia masih lagi 33, dia masih lagi menjadi tunjang kreativiti pasukan dan dia masih lagi menjadi seorang reliable goal scorer. Sebab aku rasa kita mungkin ada rekod kalau tak silap aku, Thomas Muller ketika dia menentang Borussia Dortmund. Rekod dia sepanjang semua perlawanan Der Klassiker dalam sejarah sebelum ini. Dia adalah antara pemain yang akan seringkali step up and perform when it matters the most. Kejap lagi mungkin kita ada grafik tersebut. Tetapi buat masa sekarang, Thomas Muller punya impact menentang Borussia Dortmund dalam perlawanan tersebut, Azwar. Sebelum tu, ini rekod dia. 41 perlawanan, 25 kali dia menang, 13 kalah. Kau tengok total goal involvement tu. 14 jaringan dan juga 9 bantuan jaringan. Dan dia dah melakukan 41 penampilan dalam aksi Der Klassiker. Big game player. Big game player dan dalam perlawanan terbesar yang boleh anda beraksi di pentas bola sepak Germany, dia seringkali akan step up, Azwar. Dia bila melibatkan perlawanan klasik kan. Perlawanan-perlawanan yang orang kata tradisi. Kalau dekat Spain kita ada El Clasico, yang ni dekat Jerman ada Bayern Munich dengan Dortmund. Mesti ada seorang player yang kata dia akan ada dalam game tu. Dia akan menonjol dalam game tu. Dan kalau game ni mulalah kalau tengok pada statistik ni pun walaupun season ni penlibatan dia dalam orang kata jumlah jaringan dengan bantuan gol adalah 13. Ada 7 gol tak silap aku. 7 gol dan ada bantuan gol. Jumlah dia 13. Kalau kita tengok balik, walaupun di sebalik usia dia dah 33, mungkin season ni pun season yang tak macam season lepas. Dia punya kata momentum permainan dia pun start untuk season ni pun tak banyak sangat macam season lepas. Tapi apabila orang kata untuk game ni betul-betul perlukan khidmat dia ada. Nama yang diberikan kepada dia di konteks bola sepak Germany adalah Raumdeuter. Penterjemah ruang lah diorang panggil dia. Dalam dunia bola sepak ni, pernah tak kita jumpa mana-mana pemain lain yang ada gaya permainan seperti Thomas Muller? Soalan berat. Sebab hari tu aku nampak dekat Twitter ada orang post a tweet dan cakap kalau kau tak tengok pun game Borussia Dortmund lawan Bayern Munich, tapi kau dapat tahu yang Thomas Muller skor 2 gol, dalam otak kau automatically boleh bayang jenis gol apa yang dia akan skor. Sebab dia adalah seorang pemain yang sangat spesifik in terms of involvement dia dalam bijak atas mencari padang ruang. tu. Sangat-sangat bijak. Untuk mungkin ada susah nak fikirlah nama yang memberi impact macam dia. Sebab dari segi longevity, mungkin dia antara yang paling lama bermain dekat dan performance level dia jarang menurun lah untuk I. Dalam game ni, again, I rasa I baca statistik yang ni kali ketiga kot yang dia score 2 gol against bila-bila dia lawan Dortmund. Kali ketiga dia score a brace. So untuk I involvement dia dalam game macam ni, inilah nama yang pertama selalunya mungkin manager akan letak dalam kesebelasan utama dia. Just because contoh macam dulu Drogba versus Arsenal, ini adalah memang benda yang dia dah biasa buat. Benda yang I rasa untuk dia sekarang ni dah instinctual dah. Tak kisahlah mungkin Dortmund punya barisan belakang dah kuat bila you kata dah ada Schlotterbeck, Süle, Wolf dan sebagainya. Tapi still cara dia mencari ruang in between Schlotterbeck, Süle, gol kedua tu dia tiba-tiba ada dekat back post. Itu adalah world class punya positioning juga untuk dia. Kalau macam Kiz tanya tadi kan, player mana yang kata hampir sama dengan Muller. Dia macam susah Muller ni. Dia bukan player yang suka dribble dengan fancy footwork. Dia tak ada. Dia bukan classic striker. Dia bukan classic striker. Dia bukan number 10. Dia bukan number 10 tapi bila orang kata ada bola-bola mutar dalam kawasan penalti, dia ada positional play dia baik. And then dia punya teknik tu kita tak boleh nak ni lah. Dia punya header, dia punya shooting semua, dia punya passing sekalipun. And then susah nak samakan dia dengan mana-mana player yang lain sebab ni typical player yang jenis bagi aku yang jenis klasik tapi ada keunikan tersendiri. Aku rasa dia seorang pemain yang timeless.
Kau ambil Thomas Muller, kau letakkan dia dalam era bola sepak 80-an, he will fit Boleh, right in. betul. Kau letak 90-an, he will fit right in. Sebab dia akan menterjemah cara permainan dalam perlawanan tersebut dan cari ruang untuk diri dia dalam konteks dinamik perlawanan pada ketika itu. Dulu ada orang kata yang the reincarnation of Thomas Muller ni sepatutnya Kai Havertz. Sebab zaman dia di Bayer Leverkusen, dia beraksi dalam posisi ataupun peranan yang hampir sama, kan? Betul. Tetapi kita sedia maklum bahawa in recent seasons dia ada struggles bersama pasukan Chelsea. The other crazy thing tentang Thomas Muller adalah cara dia kekal relevan dalam squad Bayern Munich. Tak kisahlah jurulatih mana, dengan corak bola sepak apa yang masuk. Dari zaman Pep Guardiola dia kekal relevan, Carlo Ancelotti dia kekal relevan, Jupp Heynckes dia kekal relevan, Hansi Flick dia kekal relevan, dan kini di bawah sebelum ni Julian Nagelsmann pun dia kekal relevan, dan kini di bawah Thomas Tuchel. Adakah dia akan masih menjadi antara ejen terpenting buat Thomas Tuchel di atas padang? I tak berapa pasti sebab ini adalah satu game yang anomaly untuk dalam satu season ni, kan. Kita tahu performance dia kalau dalam Der Klassiker memang dia akan menjadi contohnya pemain utama. Tapi bukan semua game macam ni dan bukan semua game performance dia level yang sama. Untuk I still akan ada yang dia start, ada yang dia sub, ada yang dia start, ada yang dia sub juga untuk Sebab I. season ni dia 15 kali start daripada 19 penampilan dia, kerana 26 game lah, kan. So nampak kat situ bukan every game dia akan jadi regular player untuk Bayern Munich untuk season ni. Kalau ikut balik stat tahun 2015-2016, season 2015-2016 tu rekod goal scoring dia paling tinggi 20 gol. And then lepas daripada tu dia punya penlibatan dalam jumlah jaringan tu balance lah. Mungkin jumlah jaringan tu sikit tapi assist dia banyak. So aku rasa nampak daripada tahun ke tahun dia punya perubahan dekat mula ni, dia lebih kepada sumbangan dalam permainan walaupun tak ada jaringan, ada create chances untuk dia punya teammate. And then kalau nak cakap balik sama ada dia akan jadi orang yang penting untuk era Tuchel ni, aku tak berapa pasti sebab ada ramai lagi player-player yang lain. Tapi untuk dia fit dalam sistem Tuchel tu, tak ada masalah. Tak ada masalah.